Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bersiaran di media online. InsyaAllah pada malam ini saya ingin kongsikan beberapa poin yang saya fikirkan baik untuk tuan-tuan dan puan-puan dengar atas apa yang telah saya lalui sepanjang PKP ini. Atas rasa kasih sayang sebenarnya sesama Muslim, saya ingin lihat masyarakat kita semakin positif. Masyarakat kita melihat ini ujian yang datang hanyalah sebenarnya hanya sementara, kan? Masyarakat kita melihat ini sebagai satu peluang untuk kita terus melangkah ke hadapan, ya? Walaupun saban hari kita dengar kematian demi kematian yang berlaku di dalam negara dan angka itu semakin meningkat, tetapi saya sangat inginkan masyarakat kita berasa positif dan berasa bertanggungjawab untuk bersama-sama kita hadapi situasi ataupun krisis kesihatan ini dengan satu tindakan yang betul. Saya sebutkan tindakan yang betul di sini sebab apa? Sebab kita nakkan supaya masyarakat kita bila bertindak, kita nak tindakan itu tidak terikut dengan hawa nafsu, tidak terikut dengan keinginan diri sendiri, tetapi kita nak masyarakat kita bertindak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, ya? Jadi saya sangat suka nak kongsikan apa yang telah saya lalui sepanjang PKP ini. Saya adalah seorang usahawan yang baru berkecimpung secara sepenuh masa bermula pada November tahun lepas, ya. Sebelum itu saya telah bekerja selama 18 tahun, makan gaji dengan beberapa syarikat, dan tahun lepas baru saya memulakan kerjaya sepenuh masa. Tapi alhamdulillah, dengan apa yang berlaku saya tak rasa menyesal, dan saya rasa ini adalah satu peluang baru untuk saya belajar, untuk saya adapt dengan situasi-situasi yang ada, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bawakan ataupun saya ingin mulakan perkongsian pada malam ini dengan saya bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita hayati surah Yusuf ayat 46 dan 47. Ayat ni well known, ayat ni well known berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang memberikan takwilan mimpi kepada seorang pembantu raja. Raja mana? Raja Mesir ketika itu, di zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir yang bernama Rayyan bin Walid bin Harwan, ya. Raja ni mengalami satu mimpi yang buruk, satu mimpi yang ngeri, ya. Raja ni bertanyakan kepada para pembesar, para pentakwil mimpi dan sebagainya. Para pentakwil mimpi dan mereka yang selama ini dipercayai oleh Raja Mesir tidak dapat menjawab, ya, tidak dapat menjawab takwilan ataupun tidak dapat memberikan takwilan mimpi yang dialami oleh Raja Mesir berkenaan. Lalu ada seorang pembantu Raja Mesir ni yang dulunya dipenjarakan bersama dengan Nabi Yusuf. Dia kata, oh, aku ada seorang yang boleh menakwilkan mimpi, utuskan aku ke sana, lepaskan aku ke sana, aku akan berjumpa dengan beliau dan aku akan dapatkan takwilan mimpimu wahai raja. Okay? Jadi pembantu raja ni pun pergilah kepada Nabi Yusuf, ya, dan menceritakan tentang mimpi yang telah dialami oleh raja tadi. Lalu Nabi Yusuf memberikanlah takwilannya dalam surah Yusuf ayat 47, ya, yang maksudnya, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam ataupun apa yang telah kamu petik, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Ini surah Nabi Yusuf. Ada 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ni, daripada ayat ni, ya. Yang pertamanya adalah seruan. Ada 3 seruan, ya. Seruan yang pertama adalah kita bekerja bersungguh-sungguh, ya, daripada ayat yang berbunyi tadi, menanam bersungguh-sungguh, yakni selama 7 tahun berturut-turut, ya. Yang pertama, kerja bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menyimpan. Kita ambil daripada frasa ataupun ayat yang seterusnya, iaitu apa yang kamu ketam ataupun apa yang telah kamu petik, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya. Okay? Yang pertama tadi kerja bersungguh-sungguh, yang keduanya menyimpan, dan yang ketiganya adalah berbelanja. Okay?
kita ambil daripada frasa ayat yang ketiga, iaitu berbunyi, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Baik, ini adalah 3 seruan dalam ayat 47 surah Yusuf ni, iaitu diperintahkan supaya ataupun ditakwilkan oleh Nabi Yusuf ke atas mimpi raja tadi. Ada 3 seruan, iaitu yang pertamanya kerja bersungguh-sungguh, yang keduanya menyimpan, dan yang ketiganya berbelanja. Menyimpan dulu sebelum berbelanja. Ayat ni saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita kembali dekat dengan Allah SWT. Ini adalah satu pengajaran ataupun satu rakaman sebenar peristiwa yang telah berlaku di zaman dulu, beratus ribu tahun yang dahulu, kan? Yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya kita dapat mengambil pengajaran, ya? Kerana kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak kebal dengan krisis. Jadi sistem ekonomi kita hadapi sekarang ni adalah tidak kebal daripada krisis. Kita akan mengalami apa yang dipanggil sebagai recession. Kalau bermula daripada saya lahir 1980 sehingga tahun sekarang ni, recession tu saya buat kajian, saya study, berlaku lebih kurang dalam 6 ke 10 tahun sekali. Dalam 6 ke 10 tahun dia akan berlaku sekali sekurang-kurangnya. Okay. Tetapi semenjak 1993 lagi sebenarnya recession tu berlaku lebih kerap. Sama ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi sistem ekonomi kita tidak kebal. Tahun ini paling malang. Tahun ini kita didatangkan ujian, di mana masalah ekonomi kita, kelembapan ekonomi kita ditambah lagi dengan ujian penyakit yang dipanggil sebagai pandemik ataupun penyakit berjangkit, yang sekarang ni menular di seluruh dunia, yang dipanggil sebagai COVID-19. Kalau kita tengok perkembangan setakat hari ini, kita telah menerima berita 53 kematian baru. Okey, kemudian ada 217 kes baru. Kes baru ni artinya dalam sehari akan ada 150 ke 200 lebih kes baru. Hari ini kita terima 217 kes baru. Agak tinggi angka ni. Dan jumlah kes semasa ada sebanyak 3,333. Maka kita boleh jangkakan dengan data-data yang ada, berkemungkinan PKP ini bila dilanjutkan 2 minggu itu tidak mencukupi. Kita doakan bersama agar tempoh PKP ini boleh selesai dengan lebih awal. Tetapi dengan data-data yang ada, dia telah memberikan gambaran kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita bersedia dengan bersungguh-sungguh, bersedia dengan mental kita, bersedia dengan segala kekuatan yang kita ada untuk menghadapi ujian ni dengan lebih lama lagi. Sebab COVID-19 ni, walaupun kes menurun nanti, dan banyak pesakit telah recover, kita tidak boleh bermudah-mudah untuk lepaskan masyarakat untuk bergerak seperti hari-hari yang biasa sebelum tempoh PKP. Sebab ditakuti virus itu masih boleh lagi tersebar dan terjadi pula gelombang-gelombang yang seterusnya. Jadi kita kena berhati-hati dan kita kena ambil kisah ini, kita kena ambil perkembangan ini sebagai satu yang boleh membantu kita untuk membuat perancangan ke depan, especially dalam sudut kewangan kita. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku di dalam ekonomi yang boleh memberi kesan kepada kita? Kita lihat dulu apa yang sudah berlaku di dalam sektor ekonomi di dalam negara. Kita tidak terlepas daripada masalah ekonomi ataupun krisis ekonomi yang berlaku di US, di Europe, di China dan di lain-lain negara. Okay. Walaupun ada sesetengah negara yang kesannya agak kurang lagi berbanding negara-negara yang lain, tapi sebenarnya ini adalah krisis satu dunia, okay, yang memberi kesan, memberi impact juga kepada negara kita. Impact kepada COVID-19 sangat ketara kepada di dalam bidang pelancongan, di mana masyarakat tidak lagi pergi melancong, tidak lagi
menempah hotel, tidak lagi membawa keluarga keluar bercuti dan sebagainya. Juga kesan kepada industri penerbangan, aviation, okey. Di mana aviation menggunakan adalah merupakan industri yang menggunakan minyak, antara pengguna minyak terbesar, ya. Kemudian juga ke atas industri retail, industri pembinaan, logi oil and gas, industri kilang, pengurusan acara ataupun event management, ya. Dan melalui bidang yang berkaitan dengan bidang-bidang yang telah saya sebutkan tadi, kan? Maka kesan COVID ni sebenarnya besar, ya. Dia memberi kesan kepada satu lagi elemen penting di dalam ekonomi, iaitu industri minyak, okay? Industri minyak, di mana pada hari ini kita dapat lihat harga minyak telah turun. Saya dengar semalam daripada seorang tokoh yang telah saya sempat berjumpa secara maya. Beliau adalah seorang orang kuat Petronas, Datuk Syed Zainal. Beliau menganggarkan pada minggu depan mungkin harga minyak akan turun di bawah paras RM1 di stesen-stesen minyak. Okey. Lebih murah sebenarnya daripada air mineral 500 liter yang biasa kita beli, ya. Begitu teruknya apa yang kita sedang hadapi sekarang. Okey, dan ini adalah lebih teruk daripada krisis ekonomi pada 2008-2009. Okey. Walaupun ada setengah pakar di dalam bidang ekonomi menjangkakan akan berlaku penurunan dalam bentuk V. V maksudnya kita jatuh dan kita akan bangun balik ekonomi kita, V shape. Tetapi ada juga yang menganggarkan shape tu tidak begitu. Ada yang menganggarkan shape tu dalam bentuk U. Maksudnya, kenapa dalam bentuk U? Kenapa? Kerana kita akan berada di paras terbawah ekonomi ni, level ekonomi ni, dalam jangka masa yang agak lama. Bukan sekejap touch satu point naik semula, tidak. Tetapi dijangkakan dalam bentuk U, iaitu kita akan berada di lantai dalam tempoh yang agak lama, beberapa bulan, ya. Dan tidak tahu bila akan recover, bila keadaan ekonomi ini akan recover. Mungkin di dalam tempoh paling cepat pun 3 bulan, ya. Ataupun 6 bulan, ataupun ada yang menganggarkan sehingga 9 bulan, ada yang menganggarkan sehingga setahun. Kesannya, impactnya, ya, untuk masyarakat kita yang telah diberhentikan kerja untuk dapat kerja kembali, untuk stabil kembali ekonominya, itu mengambil masa yang terlalu lama. Okey. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya agak merunsingkan kita. Tambahan pula sekarang ni orang sedang mengumpulkan cash, orang sedang mengumpulkan tunai. Sebab apa? Sebab ramai orang telah sedar keadaan ini dan ramai orang yang ingin memegang cash sebanyak yang mungkin. Ya, ramai orang jadi panik, ramai orang jadi takut. Jadi ramai yang sebelum ni dipegang gold, dipegang emas, dia juga jual emas tu. Bila emas tu penawaran lebih tinggi daripada penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka ketika itu harga emas memang akan jatuh. Ini juga satu petanda ataupun satu signal yang menakutkan kita lah. Harga emas pun jatuh. Biasanya kalau harga saham itu jatuh, tak semestinya harga emas akan jatuh. Tapi bila harga saham jatuh, harga emas jatuh, kita dapat jangkakan ke depan ini kita akan mengalami kesukaran dalam ekonomi. Saya tidak mahu mengulas panjang lebar berkenaan dengan keadaan ekonomi, berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan, yang dipanggil sebagai prihatin, yang kononnya memberi banyak kelebihan kepada Makcik Kia dan keluarganya. Saya tidak ingin mengulas lebih lanjut ataupun lebih dalam lagi berkenaan dengan itu. Itu pun tadi telah dikupaskan oleh yang berbahagia Dr. Aznan. Dr. Aznan, beliau adalah pengerusi Majlis Ulama ISMA, Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia. Beliau juga merupakan NID, Non-Independent Director kepada Islamic Maybank. Dan beliau juga adalah seorang pensyarah di UIA. Beliau mempunyai kepakaran, mempunyai pengalaman yang lama di dalam bidang kewangan dan perbankan. Okay. Jadi boleh rujuk kepada kupasan beliau. Boleh like Facebook Berjasa,
Facebook Berjasa. Video berkenaan ada di Facebook Berjasa. Cari saja di Facebook Berjasa. Okey. Video yang sangat baik. Dr. Aznan telah mengupas dengan begitu baik dan telah memberikan cadangan-cadangan untuk penambahbaikan kepada pihak kerajaan. Okey. Baik. Apa yang saya nak kongsikan lebih kepada apa tindakan yang kita patut ambil. Okey. Kita sebagai seorang Melayu Muslim, kita telah ketinggalan lama sebenarnya di dalam sektor ekonomi ini. Kita seolah-olah menumpang di bumi sendiri. Walaupun kita lihat ramai Melayu itu sebagai majoriti, Muslim itu sebagai majoriti, tapi hakikatnya kalau kita lihat pemilikan hartanah, pemilikan share saham-saham, pemilikan aset-aset dalam negara ini, paling simple lah, yang paling kita boleh lihat dengan jelas. 10 orang terkaya, berapa orang daripada kalangan 10 orang ni adalah orang Melayu. Ya. Seorang saja, iaitu Tan Sri Syed Muhtar Al-Bukhari. Itu saja. Yang selainnya adalah terdiri daripada bangsa-bangsa lain. Ya. Sedangkan kita adalah kaum yang telah diiktiraf di dalam perlembagaan sebagai kaum peribumi, iaitu kita sebagai tuan rumah di sini. Ya. Ini yang saya risaukan pada masa akan datang bila kita tidak mengambil sikap yang betul. Bila kita ambil sikap yang betul, kita akan, insya-Allah, Allah akan berikan berkat atas sikap kita itu. Tetapi bila kita selalu negatif, kita selalu memberikan reaksi yang seolah ingin menyalahkan pihak lain, maka tidak ada keberkatan kepada kita dan kita akan selamanya duduk di bawah dan tidak memerintah. Okey. Walaupun hakikatnya, walaupun secara dasarnya kita nampak parti-parti politik itu terdiri daripada daripada orang Melayu, orang yang ramainya, tetapi hakikatnya kita ketinggalan jauh. Okey. Baik. Apa yang kita perlu buat? Yang pertamanya, yes, stay at home. Tinggal di rumah. Itu pesanan yang cukup penting. Kita masuk ke dalam fasa kedua PKP. Fasa yang pertama kita lihat banyak pelanggaran. Fasa kedua pun masih lagi ada yang provok pihak berkuasa. Okey. Sekarang pemerintahan negara, pengurusan negara diletakkan di bawah MKN. Okey. Jadinya kita kena patuh. Kita kena patuh dengan pihak berkuasa. Kalau kita lihat di negara lain menggunakan pendekatan yang lebih keras dengan menggunakan rotan, dengan menggunakan denda-denda yang kalau kita lihat agak menyakitkan. Panas. Jadi saya dekatkan kipas sedikit dengan phone saya supaya tidak berlaku lagi kepanasan phone yang menyebabkan saya daripada. Baik, saya teruskan kongsian saya ini. Yang pertama tadi saya sebutkan bahawa kita perlu tinggal di rumah. Itu yang pertama, dan kita perlu patuh atas arahan pihak berkuasa. Okay. Itu cukup penting supaya kita dapat pastikan tempoh PKP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa ini boleh menurunkan kadar jangkitan COVID-19. Okay. Itu yang kita harapkan. Jadi semua kena patuh. Baik. Bagi pejabat awam dan swasta, ini kita perlu buat. Pejabat awam dan swasta sebenarnya adalah merupakan golongan yang menang dalam package rancangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Okay. Apa yang kita perlu buat? Simple. Apa yang telah diberikan oleh pihak kerajaan itu kita kena ambil. Kita kena ambil bantuan kedanaan yang kita kena gunakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pejabat awam swasta, pejabat awam dan pejabat swasta yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang bekerja dengan kerajaan, bantuan-bantuan itu kita kena ambil juga sekiranya ada. Dan bantuan package rancangan itu juga kita kena ambil. Dan yang pertama antara yang awal kita kena buat adalah kita kena teliti akaun kita kewangan harta-harta yang kita miliki. Kalau kita tunaikan, kita cairkan harta kita berapa simpanan ataupun pegangan yang kita miliki, supaya kita boleh menggunakan sekiranya berlaku apa-apa saja kemungkinan yang dimaksudkan kita berapa lama kita boleh gunakan duit yang ada di tangan. Ini adalah masa ataupun tempoh untuk kita berbelanja. Jadi jangan buat simpanan, jangan buat sayang dengan duit itu.
belanjakan sebaiknya. Maksudnya belanjakan sebaiknya adalah belanjakan ikut keperluan. Kalau keperluan kita itu banyak, kita kena tabung anak-anak isteri kita, maka kita kena pastikan mereka ni survive dalam tempoh PKP ini. Beli barang yang perlu, tadi saya katakan beli barang-barang ataupun beli perkara-perkara yang perlu dalam tempoh ini, dalam fasa ini adalah bukan lagi fasa untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh lagi berumur-umur, kita tidak boleh lagi menika, kita tidak boleh lagi duduk di depan phone kita, di depan laptop kita, buat shopping online, beli barang yang tidak. Itu kita kena hentikan. Okay. Kita kena spend, kita kena berbelanja, tapi kita kena berbelanja ke atas barang keperluan, bukan barang kita. Dan yang paling penting, bagi golongan B40 kita kena betul, terutamanya golongan yang tidak bekerja, maksudnya golongan yang bekerja sendiri, yang berniaga di pasar malam, yang berniaga di tepi jalan, yang berniaga di rumah pagi-pagi, itu adalah yang paling kita kena bantu. Jadi kita bila ada kelebihan harta tadi bila saya kata kita kena teliti akaun kita kena teliti harta kita, yang bila kita cairkan tu ada kelebihan, orang-orang ini yang patut kita bantu. Orang-orang ini patut kita bantu. Bukan susah pun sebenarnya, sebab kita kena mula berikan bantuan ni kepada orang yang rapat dengan kita, iaitu ahli keluarga kita sendiri. Kita kena utamakan, dan bila ada lebih lagi, kita bantu jiran-jiran kita bantu orang yang terdekat dengan kita. Okay. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah kita hentikanlah perbalahan. Banyak di media sosial kita lihat masalah golongan artis tak habis lagi sampai sekarang, masih lagi berbalah. Apa sebenarnya keberkatan yang kita dapat di situ? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi kita kena berhenti berbalah. Saya suka kongsikan selain daripada apa yang kita perlu buat untuk orang-orang yang bekerja, bagi para usahawan, sebab saya sendiri sebagai seorang usahawan, saya suka kongsikan perkara-perkara yang telah saya buat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana tadi kita sebagai individu, kita kena teliti akaun kita sebagai seorang usahawan, kita kena teliti akaun perniagaan kita. Berapa lama kita boleh survive, berapa lama kita boleh still bayar gaji pekerja-pekerja kita, berapa lama kita boleh still bayar sewa, premis dan sebagainya yang merupakan kos-kos yang perlu kita tanggung setiap bulan. Okay, kita kena cari jalan. Kita sebenarnya sebagai seorang usahawan, kita adalah problem solver, kita bukan problem creator, kita sebagai problem solver. Jadi kita kena cari jalan. Kurangkan dari keluar, yes, kena kurangkan dari keluar, pergi kepada pemilik premis, minta supaya dikurangkan sewa dan sebagainya, sebab mereka ni kebanyakan bila buat pinjaman daripada bank, mereka akan dapat penangguhan pembayaran moratorium. Okay. Jadi kita layak untuk minta merayu supaya dikurangkan sewa bulanan. Dan belanja-belanja yang tetap lain lagi yang kita boleh kurangkan, itu kita kena kurangkan. Okay. Dan sekali kita ada cash reserve ataupun simpanan lebihan di dalam akaun kita, itu kita boleh gunakan untuk pelaburan yang berisiko rendah. Mungkin kita boleh letakkan di fixed deposit dan sebagainya, sekiranya kita tidak berani untuk tanggung risiko yang lebih besar. Ini sekiranya ada cash reserve, ya. Dan ambil juga bagi pemilik perniagaan, bagi usahawan, kita kena ambil moratorium dan kita kena simpan di tempat yang boleh melawan inflasi. Itu cukup penting. Jadi duit cash yang kita simpan sepatutnya tidak boleh disimpan secara in hand, ya, ataupun di dalam bank dalam bentuk simpanan yang biasa. Kita kena ambil inisiatif, kita simpan mungkin di dalam fixed deposit selama 3 bulan, yang mana bila kita simpan di situ, dia akan melawan inflasi. Sebab apa? Duit RM20 sebenarnya yang berada di dalam poket kita, jumlah dia tidak akan sama dengan RM20 pada 3 tahun akan datang. Sebab apa? Sebab inflasi. Jadi kita kena simpan di tempat yang terbaik. Baik. Saya punya pesanan ada 2 saja. Tadi yang pertama adalah kita kena ambil sikap tenang dan positif. Sikap tenang dan positif. Sebab apa? Sebab orang yang tenang selalu menang. Orang yang tenang, dia biasanya akan ambil tindakan yang betul. Yang kedua, pesanan saya 2 je. Yang pertama tadi, tenang dan juga positif.
Yang kedua adalah optimis. Okey, optimis. Bagi penjawat awam dan swasta, saya suka sebutkan pesanan ni untuk dua pihak lah. Satu yang bekerja, bergaji, satu lagi yang merupakan usahawan. Okey, bagi mereka yang bekerja, kita kena mula buat bacaan. Yes, Al-Quran itu adalah bacaan harian kita, tetapi kita kena ada bacaan tambahan. Bangsa lain sebenarnya telah banyak membaca, telah memulakan langkah mereka lebih awal daripada kita sebab mereka sedar keadaan ini. Ini kita masih lagi, saya sangat sedih lah pada masyarakat kita, orang Melayu. Masih ramai yang tidak boleh membaca keadaan semasa. Orang yang tidak membaca, yang tidak memahami, sebenarnya dia akan ditinggalkan oleh orang lain. Okay? Antara buku yang baik untuk kita bermula adalah Seven Habits, kemudian Rich Dad Poor Dad. Itulah antara buku. Ini saya bercerita tentang buku yang baik untuk kita bina kekuatan kewangan kita, kekuatan ekonomi kita. Buku-buku lain itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jadualkan pembacaannya. Okay. Tapi saya sebutkan di sini antara buku yang baik untuk dibaca sebagai permulaan adalah Seven Habits dan Rich Dad Poor Dad, untuk kita faham situasi yang sedang berlaku dan apa tindakan yang patut kita ambil. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, penjawat awam yang bergaji, kita kena mula berkawan. Kalau sebelum ni kita tidak berkawan ataupun kita berkawan dengan orang yang tidak mungkin tak ada matlamat hidup yang jelas, maka kita kena mula berkawan dengan kawan-kawan yang jelas matlamat hidupnya. Kerana apa? Kerana adalah kita ni adalah masa depan kita ni adalah dengan siapa kita berkawan. Di masa depan, siapa kita ditentukan oleh dengan siapa kita berkawan. Kemudian mulakan menyimpan dan belajar tentang kewangan. Ini cukup penting. Mulakan menyimpan dan belajar tentang kewangan. Sebab kalau kita tidak belajar tentang kewangan, kita mulakan menyimpan pun tak guna juga. Sebab duit yang kita simpan tu dia akan dikalahkan dengan inflasi. Jadi kalau kita nak pastikan duit simpanan kita itu boleh melawan inflasi, kita kena belajar tentang kewangan. Dan bila kita telah belajar, maka kita boleh mulakan pelaburan dengan ambil risiko yang terendah. Kalau kita tidak berani untuk terus, mungkin kalau dikatakan dalam pelaburan itu risiko yang paling tinggi adalah perniagaan, kemudian saham. Ini risiko yang tinggi. Kalau kita tak berani ambil risiko yang tinggi, kita mulakan dengan fixed deposit, kita mulakan dengan simpanan di dalam tabung haji, dan mungkin kita beli share koperasi. Saya pergi ke Malakat Mall, ada ditawarkan share. Sebenarnya boleh daftar dan beli secara online share syarikat Malakat Mall. Baik. Optimis untuk usahawan. Apa yang usahawan boleh ambil? Yang pertamanya adalah kita boleh diversify pelaburan kita sekiranya kita masih ada lagi simpanan tunai ataupun dipanggil cash reserve. Okay? Supaya apa? Supaya dia boleh menjana kewangan walaupun tidak banyak sebagaimana kita jana di dalam perniagaan. Dia boleh menjana sedikit supaya nanti bila recover kita boleh bermula semula. Kita boleh mulakan semula perniagaan kita. Yang keduanya, para usahawan, kita kena optimis supaya kita boleh ambil tindakan yang seterusnya, iaitu kita boleh belajar dan kita boleh berfikir serta kita merancang untuk kita melakukan sesuatu yang berbeza dalam perniagaan kita. Kena ingat, perniagaan akan datang dalam sedikit masa lagi. Dia akan berbeza daripada cara sekarang. Cara berniaga akan datang selepas tempoh krisis ekonomi ni, dia akan jadi berbeza daripada cara kita buat sekarang. Jadi kita kena semak dan rangka semula model perniagaan kita. Kita kena banyakkan conversation marketing, iaitu kita kena engage dengan customer kita. Tak perlu cari customer yang ramai, tapi customer ni datang dan pergi. Apa yang kita perlu buat adalah kita cari customer dan kita engage dengan customer tu, kita buat conversation marketing, jadi customer ni akan repeat pembelian dengan kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena aplikasikan pendigitalan. Akan datang dalam sedikit masa lagi, bukan hanya ada bateriku.com, bukan hanya ada apa yang dipanggil penghantaran makanan, Foodpanda, GrabFood ataupun GrabCar dan sebagainya. Tapi pendigitalan akan diaplikasikan oleh banyak sektor perniagaan selepas ini, termasuk juga bidang perniagaan dalam pendidikan. Jadi kena semak untuk kita rangka semula model perniagaan kita. Yang seterusnya, para usahawan, apa yang kita boleh ambil adalah kita kena rapatkan networking. Sebab apa? Sebab kita mungkin berniaga cara biasa. Kita perlukan orang yang ada kepakaran di dalam teknologi maklumat, di dalam bidang pendigitalan. Maka kita kena buat networking. Kita tidak boleh bergerak seorang-seorang. Sekarang adalah masa untuk kita complement, bukan compete.
Ingat kita kena complement bukan compete. Untuk survive pada masa akan datang yang terdekat ni, kita kena buat networking supaya kita dapat bekerjasama, bukan compete each other. Okay? Ini antara kelemahan lah yang saya lihat orang Melayu bila buat perniagaan, dia suka sangat compete. Okay? Last sekali, untuk para usahawan, besarkan cita-cita kita sebesar yang mungkin, dan tanamkan dalam minda kita, tanamkan dalam hati kita bahawa kita ingin untuk merebut kembali kuasa ekonomi di dalam negara kita. Maka untuk mengejar cita-cita itu, of course kita tidak boleh lakukannya secara sendirian. Kita kena melakukan secara berkumpulan. Okay? Carilah, binalah network. Okay? Itu dua pesanan saya. Saya mohon maaf video ini terpotong kepada dua disebabkan phone saya tadi mengalami masalah overheating. Harap-harap apa yang telah saya kongsikan itu bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang lemah, yang yang tersilap itu sebenarnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Tapi saya tetap berharap ada manfaat yang boleh diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan. Apapun bergerak ke depan ni memang mencabar, tapi kita sebagai seorang Muslim, kita perlu serahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Sebelum saya tutup sesi saya ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan untuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربي يسر ولا تعسر يا الله يا رحمن الرحيم يا كريم يا الله. ربي يسر ولا تعسر يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.